Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Okay, pada video kali ini kita akan mengulang kaji serba sedikit tentang kertas 1 untuk mata pelajaran prinsip perakaunan. Okay, seperti semua murid maklum, kertas 1 masa untuk menjawab adalah selama 1 jam 15 minit dan diberikan wajaran markah sebanyak 20% daripada keseluruhan markah untuk kertas prinsip perakaunan. Dan bagi kertas 1 ini, ia mengandungi 40 soalan objektif aneka pilihan. Okay, dengan di sini dengan ada aras pembahagian keseluruhan soalan, aras rendah nisbahnya 5, aras sederhana nisbahnya 3 dan aras tinggi nisbahnya 2. Jadi bilangan soalan rendah lebih kurang 20 soalan, aras sederhana lebih kurang 12 soalan dan aras tinggi lebih kurang 8 soalan. Jadi kamu boleh lihat di sini, kita boleh mensasarkan. Jika kita dapat 20 betul, mungkin kita sudah pun ada 10 markah. Kalau kita dapat 30 soalan betul, kita sudah pun ada 15 markah. Dan kalau kita berjaya mendapat 40 soalan betul, maka kita sudah pun memperolehi 20 markah untuk kertas prinsip perakaunan. Okay, sekarang kita lihat contoh soalan. Okay, set 1 ni cikgu ambil soalan tentang tajuk klasifikasi item. Okay, soalan SPM 2008 dan soalan SPM 2010. Kedua-dua soalan ini menghendaki kamu untuk mengenal pasti item aset semasa. Okay, perbezaan soalan ini adalah pada soalan 2008, setiap satu pilihan jawapan cuma ada satu item sahaja, manakala untuk soalan 2010, dia persembahkan jawapan dalam bentuk kumpulan item. Okay, jadi untuk soalan yang pertama agak mudah, kita cuma perlu kenal pasti item manakah yang bersifat aset semasa. Kita lihat yang cikgu sudah batalkan jawapan tu. Jawapan A, jawapan C dan jawapan D adalah item yang bersifat liability semasa. Jadi jawapan untuk soalan ini adalah B, insurance prabayar. Okay, untuk soalan SPM 2010, kumpulan item tadi. Dalam setiap pilihan jawapan diberikan 3 item. Jadi untuk diterima sebagai jawapan yang betul, maka ketiga-tiga item itu mestilah bersifat aset semasa. Jadi kita kena lihat satu persatu pilihan jawapan yang dipersembahkan. Okay, cikgu dah tolong potong yang salah. Di dalam jawapan A, yang salah adalah komisen belum terperoleh. Dalam jawapan B, item yang salah adalah kadar bayaran belum bayar. Dan jawapan C, item yang salah adalah akaun belum bayar. Itu semua adalah item bersifat liability semasa. Jadi yang jawapan yang tepat adalah jawapan D, sebab ketiga-tiga item itu, insurans prabayar, akaun belum terima dan komersial belum terima adalah item aset semasa. Set yang berikutnya, set satu lagi, soalan masih lagi tajuk yang sama. Soalan SPM 2012 dan juga soalan SPM 2006. Okay, SPM 2012, dia meminta kamu memilih keyword dia adalah liability semasa. Jadi pilihan 1, 2, 3, 4 Roman dan pilihan jawapan ABCD ada 2 nombor Roman. Bermaksud 2 jawapan yang pilihan ini adalah item yang salah. Jika kamu lihat kan 1, 2, 3, 4. Yang salah adalah item nombor 1, dividen belum terima, dan juga item nombor 4, insurans prabayar. Itu adalah item-item bersifat aset semasa. Yang bersifat liability semasa adalah item nombor 2 dan nombor 3 Roman. Jadi jawapannya adalah C. Okay, untuk set soalan yang berikutnya, yang keempat dalam set 1 ni, cikgu ambil soalan SPM 2006. Keyword soalan ni adalah minta kamu pilih pengkelasan yang betul. Dan pilihan jawapan 1, 2, 3, 4 Roman diasihkan pula kepada lajur pengkelasan item aset, hasil belanja dan liability, dan juga kepada item butiran, lajur butiran. Jadi kamu kena lihat untuk pengkelasan ni, yang betul kena pastikan pengkelasan di sebelah kiri yang cirinya aset, dan butir di sebelah kanan mestilah butir yang juga betul mengikut pengkelasan di sebelah kiri. Jadi kita go through jawapan 1, 2, 3, 4. Yang salah adalah butiran nombor 2. Hasil diberikan untuk butirannya pinjaman bank, itu adalah liability. Dan untuk 3 Roman, pengkelasan belanja tetapi diberikan butiran adalah modal. Modal adalah equity pemilik. Jadi yang tepat adalah nombor 1 dan nombor 4. Insurans prabayar, betul, aset. Dan gada janji, betul, ianya adalah liability. Jadi soalan ini jawapannya adalah
1 dan 4. Okay, itu set 1 soalan tentang klasifikasi item. Okay, sebagai contoh soalan yang beraras rendah yang kamu patut boleh dapat dengan boleh jawab dengan betul. Okay, set yang kedua, cikgu ambil soalan analisis persamaan perakaunan. Okay, jadual persamaan perakaunan. Soalan yang pertama ni saya ambil SPM 2009. Dia cuma memberikan jawapan kesan terhadap aset, liability dan equity pemilik sama rezeki bertambah atau berkurang dan tidak ada pelibatan sebarang angka-angka. Kita lihat urus niaga yang dipersembahkan di situ. Puan Rohani, pemilik kedai buku Jaya, telah memulangkan 6 buah buku matematik kepada pembekal kerana rosak. Okay, kita sebagai pemilik kedai buku Jaya memulangkan buku. Jadi sebab kita ni kedai buku, maka buku itu adalah inventory. Dan keyword berikutnya dalam ayat itu kita pulangkan kepada pembekal. Pembekal adalah liability. Jadi kesannya apa? Yang pertama, aset iaitu inventory berkurang, dan yang kedua adalah kesannya kepada liability. Bila kita pulangkan barang kepada pembekal, maka pembekal pun akan menolak hutang kita. Jadi liability itu akaun belum bayar juga berkurang. Okay. Untuk urus niaga ini tidak ada kesan terhadap equity pemilik kerana tidak melibatkan hasil ataupun belanja. Jadi kita pilih daripada pilihan jawapan yang ada, aset berkurang, liability berkurang dan tidak ada kesan terhadap equity pemilik. Maka jawapannya adalah B. Okay, set soalan yang sama, tajuk kategori jadual persamaan perakaunan, soalan yang kedua, SPM 2010. Okay, kalau kamu lihat di sini pilihan jawapan, kita diberikan 3 lajur, aset, liability, equity dan kesan pertambahan pengurangan berserta dengan angka. Kita lihat ayat urus niaga yang diberikan. Urus niaga berikut telah berlaku dalam perniagaan kedai buku Amal. Encik Amal membayar kepada pembekal buku Nikmat RM8,500 dengan cek. Beliau menerima diskaun tunai sebanyak RM200. Okay, keyword dalam ayat itu. Yang pertama, kita kenal pasti perkataan pembekal buku Nikmat. Kedua, keywordnya adalah cek. Dan yang ketiga, keywordnya adalah diskaun tunai. Okay, apakah kesan yang berlaku di sini? Okay, lihat di situ. Kita membayar, kita sebagai Amal, soalan ini kita membayar cek. Di kesan yang pertama, aset, iaitu bank berkurang sebanyak angka RM8,500. Keyword yang kedua tadi, kita menerima diskaun. Diskaun merupakan hasil. Jadi hasil akan meningkatkan equity pemilik sebanyak RM200. Dan yang ketiga, kesan kepada liability. Liability kita berkurang sebanyak RM8,700. Itu kita akan ambil semula angka cek yang kita keluarkan RM8,500, kita akan tambah semula dengan diskaun yang kita terima. Jadi sebenarnya angka liability yang berkurang adalah RM8,700. Kita lihat pilihan jawapan dari segi kesan ketiga-tiga item tu, jawapannya adalah A. Aset berkurang RM8,500, liability berkurang RM8,700 dan equity pemilik bertambah sebanyak RM200. Set yang kedua, soalan yang ketiga, SPM 2016. Okay, berbeza dengan soalan sebelum ini, sekarang ini soalan jadual persamaan perakaunan memberikan kesan dan kamu diminta untuk memilih urus niaga yang tepat untuk menerangkan kesan yang diberikan. Okay, yang pertama dia bagi kita ni, aset berkurang sebanyak RM350, liability berkurang RM400 dan equity bertambah sebanyak RM50. Okay, jawapan dah nampak A. Tapi kita tengok kenapa jawapan B, C dan D salah. Jawapan B dia terangkan di sini, menerima bayaran bernilai RM350 daripada akaun belum terima, diskaun diberi RM50. Okay, di sini kita menerima bayaran bermaksud akaun belum terima berkurang, aset berkurang, tapi pada masa yang sama kita menerima wang, jadi ada aset bertambah. Jadi soalan jawapan B ini tidak ada kesan ke atas liability. Lagi satu, diskaun diberi ini adalah belanja, sebenarnya equity pemilik kita berkurang. Jadi jawapan B salah. Jawapan C, sebuah mesin type bernilai RM400 dijual secara kredit pada harga RM350. Jadi yang pertama, kesannya aset berkurang RM400. Okay, tapi kita akan wujud juga akaun belum terima sebab kita jual secara
kredit. Pada harga 350 bermaksud kita menjual pada kerugian. Jadi bukannya ekuiti pemilik bertambah, yang ini juga tidak ada kesan ke atas liability. Ini jawapan C pun salah. Jawapan D, inventory alat tulis bernilai 350 dijual secara kredit pada harga 400. Okay, yang ini betul kita dapat untung RM50. Tapi kesan yang lain adalah aset, satu aset bertambah, satu aset lagi berkurang. Jawapan D juga tidak melibatkan liability. Jadi jawapannya adalah A. Menjelaskan hutang bernilai 400. Okay, yang setakat ini adalah liability tolak 400. Dengan cek, kita bayar cek 350. Jadi aset berkurang 350 dan kita menerima diskaun RM50. Jadi ekuiti pemilik bertambah RM50. Okay, jadi jawapannya adalah A. Kita lihat set yang ketiga, soalan tentang sistem catatan bergu. Pasal Minirin membayar hutang kepada syarikat Suria sebanyak RM300 dengan tunai. Okay, yang pertama keyword dia bayar hutang kepada syarikat Suria. Yang keyword yang kedua dengan tunai. Apakah catatan bergu dalam buku Pasar Minirin? Catatan dalam buku Pasar Minirin. Okay, kita sebagai Pasar Minirin bayar hutang kepada syarikat Suria dengan tunai. Kesannya yang pertama adalah liability kita iaitu syarikat Suria berkurang. Apabila liability berkurang, kita akan debitkan. Dan kita membayar menggunakan tunai. Maka kesan yang kedua adalah aset tunai kita berkurang. Apabila aset berkurang, kita akan kreditkan. Jadi jawapan kita adalah B. Debit syarikat Suria, kredit akaun tunai. Di sini cikgu tekankan, kita perlu lihat soalan bertanya kita catatan bergu dalam buku siapa. Kalau soalan keluar, apakah catatan bergu dalam buku syarikat Suria? Maka jawapannya akan menjadi C. Sebab Suria akan menerima tunai daripada kita dan kita di sudut syarikat Suria, kita adalah akaun belum terima. Maka aset berkurang, maka akaun Pasar Minirin akan dikreditkan. Okay, itu kalau kita baca dari sudut syarikat Suria. Jadi di sini cikgu nak tekankan soalan bergu ni, tengok dia minta kita catat daripada sudut siapa. Okay, itu soalan SPM 2016 sebagai satu contoh. Okay, contoh yang berikutnya, saya ambil soalan SPM 2019. Pemilik menggunakan wang pinjaman peribadi yang diperoleh daripada Bank Saksama Berhad untuk membayar sewa kedainya. Okay, di sini kita lihat yang akan menjadi masalah adalah perkataan wang pinjaman peribadi. Sebenarnya wang pinjaman peribadi ini adalah wang peribadi pemilik. Dia membuat pinjaman bank atas namanya sendiri. Bila wang itu diterima, maka wang itu menjadi wang peribadi pemilik. Dan dia menggunakan wang peribadinya untuk membayar belanja kedai. Maka kita boleh lihat itu sebagai peningkatan modal. Maka modal akan dikreditkan. Dan tujuan pembayarannya adalah membayar sewa kedai. Sewa kedai adalah belanja. Jadi kita akan rekod dalam akaun sewa sebagai belanja. Jadi sewa akan didebitkan. Jadi jawapannya adalah C. Debit, sewa, kredit modal. Set ketiga soalan yang berikutnya. Sistem catatan bergu. Soalan SPM 2019. Dia bagi jawapan dalam bentuk ledger. Okay, urus niaganya berbunyi Mac 24. Belian barang niaga, keyword yang pertama, belian barang niaga RM500 daripada pembekal Afiq. Okay, ini adalah ayat, struktur ayat untuk akaun yang kamu kena faham. Apabila ayat urus niaga, beli barang niaga, disebut nama pembekal, tetapi tidak disebut sama ada kita membuat pembayaran sama ada dalam bentuk tunai ataupun cek, itu bermaksud urus niaga itu berlaku secara kredit. Jadi kita beli barang niaga, kita berhutang dengan pembekal. Jadi apakah kesannya? Yang pertama sekali, belian bertambah. Bila belian bertambah, kita akan debitkan akaun belian. Yang kedua, akaun pembekal Aziz. Ini adalah liability. Apabila liability bertambah, kita akan kreditkan akaun liability. Urus niaga berlaku secara kredit seperti yang saya nyatakan tadi. Oleh itu, dia tidak melibatkan akaun bank. Jika melihat pilihan jawapan yang dipersembahkan kepada kamu, jawapan A ada diberikan akaun bank. Jawapan B juga ada diberikan akaun bank. Jadi sini kamu dah boleh katakan jawapan A dan jawapan B tidak diterima.
Jadi yang tinggal kepada kita adalah jawapan C dan jawapan D. Jadi kita rujuk baliklah apa yang menyamai dengan kesan yang kita dah faham tadi. Jadi belian akan didebitkan, Aziz akan dikreditkan. Jadi soalan ini jawapannya adalah C. Kita bergerak ke set yang keempat, soalan tentang akaun kawalan. Soalan SPM 2008 dan soalan SPM 2009. Soalan kembar seiras. Okey, ini yang kita tengok ni. Akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar, angka dan butiran cuma diterbalikkan. Soalan yang 2008 bertanyakan berapakah jualan kredit, sebab itu adalah akaun kawalan belum terima. Soalan 2009 bertanyakan tentang berapakah belian kredit kerana kamu diberikan akaun kawalan belum bayar. Jadi, untuk menjawab soalan ini, kamu kena tahu di manakah kedudukan jualan kredit dalam akaun kawalan belum terima dan juga di manakah kedudukan belian kredit di dalam akaun kawalan belum bayar. Dalam akaun kawalan belum terima, jualan berada di sebelah debit. Itu jualan sebagai angka pengimbang. Manakala dalam akaun kawalan belum bayar, belian kredit berada di sebelah kredit ledger tersebut juga sebagai angka pengimbang. Jadi kamu jumlahkanlah di sebelah ledger yang mana jumlahnya lebih besar, kamu akan tolak dengan sebelah yang mana jumlahnya lebih kecil. Jadi pengiraannya untuk kedua soalan ni macam itulah. 5,200 tambah 320 tambah 2,200, inilah yang sebelah yang besar ni. Kita akan tolak dengan 2,600 sebelah yang kecil. Jadi untuk kedua-dua soalan ni, jawapannya adalah C, iaitu RM5,120. Okey, ini soalan akaun kawalan aras rendah. Kita lihat satu lagi. Encik Chong, pemilik kedai runcit keluarga, tidak menyimpan rekod perniagaannya dengan lengkap. Butir-butir berikut diambil daripada buku perniagaannya pada 31 Disember 2015. Okay, ini juga sebenarnya soalan akaun kawalan. Okay, dia berikan kepada kamu butiran seperti yang tertera di hadapan kamu dan soalan bertanyakan berapakah jumlah jualan kredit kedai runcit keluarga. Okay, yang pertama sekali kita lihat dalam senarai butiran tu, yang manakah butiran asing. Jadi cikgu dah gariskan di situ. Diskaun diterima adalah item yang tidak terlibat dalam kita nak mengira jualan, kerana diskaun diterima itu sebenarnya adalah item untuk akaun kawalan belum bayar. Jadi kita kenal pasti dulu item pengganggu. Jadi kita dah buang yang itu dan kamu tengok yang lain-lain. Kita cuba kenal pasti kedudukan butiran tersebut di dalam akaun kawalan. Yang mana berada di sebelah debit, yang mana berada di sebelah kredit. Jadi diberikan baki awal untuk akaun belum terima. Itu adalah baki BB awal. Aset baki awal berada di sebelah debit. Kemudian yang tinggal item yang lain, pulangan masuk ni berada di sebelah kredit akaun kawalan. Hutang lapuk berada di sebelah kredit akaun kawalan. Penerimaan daripada akaun belum terima berada di sebelah kredit akaun kawalan. Dan diberikan kepada kamu baki akhir pada 31 Disember. Ini kita boleh faham sebagai baki HB. Dalam ledger, bila kita buat baki HB, dia mesti duduknya bersilang dengan baki awal. Jadi kita lihat jawapan. Kamu boleh gunakan kaedah untuk membina semula akaun kawalan belum terima untuk menjawab soalan ini. Jadi kamu masukkanlah yang mana berada sebelah debit, okay, letak sebelah debit. Yang mana berada sebelah kredit, letak sebelah kredit. Dan akhir sekali kamu kirakan angka pengimbangnya itu jualan. Maka dapatlah jualan sebanyak 4,914. Okay, antara variasi soalan ini, mungkin kamu diminta untuk mengira angka imbang yang lain. Contohnya lah, angka imbang boleh terdiri daripada item lain. Contohnya butiran bank yang kat sini. Jualan kredit diberikan, mungkin kamu diberikan butiran maklumat jualan kredit dalam senarai di soalan ni. Tetapi kamu diminta menghitung pembayaran yang diterima daripada akaun belum terima. Jadi mungkin bank ini akan menjadi angka yang diminta dalam soalan. Jadi cara nak menjawab sama. Tentukan item yang masuk sebelah debit, masuk sebelah kredit dan kamu tentukan di manakah kedudukan angka imbang tersebut. Okay, set yang seterusnya. Set 5, soalan tentang imbangan duga. Maklumat berikut diambil daripada Eza Enterprise pada 31 Disember 2012. Okay, ini soalan SPM 2013. Kamu diberikan 4 item akaun belum terima, gaji, komisen diterima dan pinjaman.
pilih imbangan duga yang betul. Okay, di tajuk ni kamu sangat penting untuk mengingati kedudukan item mengikut persamaan perakaunan. Aset tambah belanja sama dengan liability tambah equity tambah hasil. Aset dan belanja berada di sebelah debit, liability, equity pemilik dan hasil berada di sebelah kredit. Jadi kita kenal pasti 4 item dalam kotak ni, iaitu sama ada debit ataupun di sebelah kredit. Okay, akaun mula terima adalah aset, sebelah debit. Gaji adalah belanja, sebelah debit. Komisen diterima adalah hasil, sebelah kredit. Pinjaman adalah liability, sebelah kredit dalam imbangan duga. Kamu cari jawapan mana yang susunannya sama seperti kefahaman kita di sini, dan jawapannya adalah B. Okay, itu set 5 soalan yang pertama. Kita tengok soalan yang berikutnya. Kita tengok dulu soalan SPM 2017. Petikan imbangan duga berikut diambil daripada Koha Enterprise. Okay, diberikan imbangan duga. Sebelah debit ada belian dan modal, sebelah kredit ada pelanggan keluar dan jualan. Butir manakah yang tersalah catat? Lagi sekali kita kena buat soalan ini berdasarkan kepada persamaan perakaunan. Dia minta kita yang tersalah catat. Jadi item yang mungkin kamu keliru adalah perkataan pulangan keluar. Pulangan keluar itu adalah pulangan belian. Di pulangan belian, tempat dalam jawab soalan ini betul. Pulangan belian adalah catatan kontra kepada belian. Jadi belian sebelah debit, maka pulangan belian sebelah kredit. Jadi betul. Yang salah yang mana ni? Yang salah adalah modal. Sebab modal adalah equity pemilik. Sepatutnya dia berada di sebelah kredit dalam imbangan duga. Jadi jawapan kita adalah B. Okay, untuk soalan SPM 2019, diberikan kepada kamu imbangan duga dan beberapa senarai dengan angka dan kedudukan di sebelah debit dan kredit, dan ada item X. Okay, apakah X? Okay, tengok X. X angka 1600 berada di sebelah kredit. Jadi bila sebelah kredit, dia sama ada liability, equity pemilik ataupun hasil. Jadi kita lihat pilihan jawapan yang dipersembahkan. Untuk jawapan B sehingga jawapan D, kesemua itu adalah item yang berada di sebelah debit dalam imbangan duga. Diskaun diberi adalah belanja, debit. Angkutan keluar adalah belanja, debit. Pulangan jualan adalah catatan kontra kepada jualan. Faham balik? Jualan kredit, maka pulangan jualan adalah sebelah debit. Jadi jawapan kita adalah overdraft bank. Overdraft bank bersifat liability, maka yang paling tepat untuk X adalah jawapannya A, iaitu liability. Overdraft bank. Okay, set yang berikutnya, set ke-6, cikgu ambil soalan-soalan pengiraan yang berkaitan dengan peruntukan hutang ragu. Kerana soalan ini juga kerap ditanya dalam soalan kertas 1 untuk SPM prinsip perakaunan. Alright. Petikan imbangan duga diambil daripada buku Perniagaan Murni dan Keluarga. Pada 31 Disember 2010, kita ada di sini akaun belum terima debit 8,000, peruntukan hutang ragu 240. Maklumat tambahan, peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 2% atas akaun belum terima. Berapakah amount peruntukan hutang ragu dalam akaun untung rugi? Okay, itu keyword soalan yang kamu kena highlight. Amount peruntukan hutang ragu dalam akaun untung rugi. Okay, jadi kita refresh balik. Apakah langkah-langkah yang terlibat dalam pengiraan peruntukan hutang ragu kalau kita hendak mendapatkan angka dalam akaun untung rugi? Yang pertama, kita perlu mengira peruntukan hutang ragu yang baru. Yang diberikan dalam soalan ini, yang 240 ni, kena faham, ini adalah peruntukan hutang ragu pada awal tahun, pada 1 Januari 2010. Kita kena kira peruntukan hutang ragu pada tarikh 31 Disember 2010. Yang kedua, pengiraan yang terlibat adalah perbandingan angka peruntukan hutang ragu yang baru dan juga angka peruntukan hutang ragu yang lama. Kita lihat pengiraan di sini. Okay, step 1. Inilah pengiraan peruntukan hutang ragu yang baru. Kita ambil 2% kadar yang diberikan dalam soalan. Kita darab dengan 8,000 angka akaun belum terima, maka kita dapat 160. 160 ni adalah peruntukan hutang ragu pada 31 Disember, itu angka pada akhir tahun.
Kita tengok step yang kedua, kamu kena bandingkan angka baru dengan angka lama ataupun angka lama dengan angka baru. Tak kisah mana dulu. Okey, angka lama kita ada 240, kita tolak dengan angka baru 160. Kita dapat RM80. Jadi jawapannya adalah A. Dia faham semua? Kita lihat soalan yang berikutnya. Petikan imbangan duga berikut diperoleh daripada perniagaan Chad Harfiani. Imbangan duga pada 30 Jun 2015. Okey, akaun belum terima diberikan baki debit RM50,000 dan peruntukan hutang ragu RM1,300. Okey, macam tadi, ini adalah baki peruntukan hutang ragu yang pada awal tempoh perakaunan soalan ini. Okey, maklumat tambahan berikutnya. Selepas penyediaan imbangan duga, seorang penghutang didapati muflis dan hutangnya sebanyak RM2,000 dihapuskan sebagai hutang lapuk. Jika peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 2% atas akaun belum terima bersih, apakah kesan terhadap belanja dan hasil perniagaan? Okey, keyword soalan ini. Apakah kesan terhadap belanja dan hasil perniagaan? Okey, ini angka di mana sebenarnya? Ini adalah sebenarnya juga merujuk kepada amount di dalam akaun untung rugi seperti soalan sebelum ini. Cuma kalau kamu lihat pada pilihan jawapan, soalan sebelum ini hanya memberikan nilai RM sahaja. Dia tidak menitik beratkan sama ada peruntukan hutang ragu itu adalah hasil ataupun belanja. Dia cuma berikan kepada kita angka. Jadi soalan ini kamu kena faham dua perkara. Nak mendapatkan angkanya dan yang kedua nak mentafsir angka itu adalah hasil ataupun belanja kepada perniagaan. Okey, jadi yang pertama sekali kena ingat, dalam maklumat tambahan bila disebut ada hutang lapuk yang dikenal pasti selepas penyediaan imbangan duga, itu adalah hutang lapuk baru. Jadi hutang lapuk baru kena ambil kira dalam pengiraan peruntukan hutang ragu. Jadi kamu tengok pengiraan yang pertama, kita ambil 2% kadar yang diberikan, kita akan darab dengan akaun belum terima bersih. Itu ambil RM50,000 baki dalam imbangan duga. Kamu tolakkan dengan RM2,000 daripada maklumat tambahan itu hutang lapuk baru. Okey, dapat nilai PHR adalah 960. Ini adalah angka yang baru. Okey, step yang kedua macam tadi kita akan compare angka lama dengan angka baru. Angka lama adalah RM1,300, kita tolak dengan angka baru 960. Dapat angka perbezaannya berjumlah RM340. Okey, kenapa kita kata hasil? Sebab dia berlaku pengurangan peruntukan hutang ragu. Angka lama lebih besar, angka baru lebih kecil. Ini di sini berlaku pengurangan peruntukan hutang ragu. Apabila berlaku pengurangan peruntukan hutang ragu, kita akan rekodkan sebagai hasil di dalam akaun untung rugi. Maka jawapan kita pilih sebagai jawapan A. Okay, jangan terkeliru. Kalau kamu salah tafsir, kamu akan ambil jawapan C. Kalau diandaikan pengiraan kamu betul. Okay, kalau kamu tak buat step yang kedua ni, mungkin kamu akan ambil angka 960. Okay, kalau yang mahir mengira, kamu akan dapat 340. Cuma sekarang ni kena tafsirkan dengan betul. Ini berlaku pengurangan peruntukan hutang ragu, maka jawapannya adalah A sebagai hasil. Okay, soalan berikutnya, masih lagi tajuk pengiraan peruntukan hutang ragu. Okay, data 5 diperoleh daripada imbangan duga Hansun Sdn Bhd pada 31 Disember 2004. Okay, baki diberikan kepada kamu, akaun menerima RM20,000 dan hutang lapuk RM300. Ingat, yang ini adalah petikan imbangan duga. Perniagaan Hansun Sdn Bhd telah mewujudkan peruntukan hutang ragu sebanyak 6% atas akaun belum terima bersih. Hitungkan peruntukan hutang ragu pada 31 Disember 2004. Keyword soalan, kata kunci soalan ini adalah menghitung peruntukan hutang ragu. Dan situasi dalam soalan ini adalah peruntukan hutang ragu baru pertama kali diwujudkan. Okey, jadi apabila peruntukan hutang ragu baru pertama kali diwujudkan, perkara yang kamu kena faham adalah amount dalam akaun untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan adalah sama. Kerana kita tidak ada angka lama untuk kita buat perbandingan. Okey, cuma yang nak diingatkan di sini, kesilapan yang mungkin kamu lakukan adalah yang ini. Hutang lapuk yang sudah pun ada dalam imbangan duga bermaksud
ia sudah pun ditolak sebelum ini untuk kamu mendapatkan baki ABT RM20,000. Jadi jangan kamu tolak dua kali sewaktu kamu hendak menghitung peruntukan hutang ragu. Jadi penggiraan yang terlibat adalah 6% kamu darabkan sahaja dengan baki akaun belum terima, dapat RM1,200. Maka dalam jawapan kita adalah B, okey, RM1,200. Okey, soalan yang berikutnya, set 7. Ini adalah soalan tentang tajuk nisbah, analisis nisbah. Maklumat berikut berkaitan dengan nisbah semasa dua buah perniagaan. Okey, nisbah semasa. Tengok rumus ke atas. Apakah rumus nisbah semasa ataupun formula? Formulanya ialah aset semasa bahagi liability semasa. Okey, nisbah semasa tergolong dalam kategori nisbah kecairan. Apakah fungsi nisbah kecairan? Nisbah kecairan kita gunakan untuk menunjukkan keadaan mampu bayar sesebuah perniagaan. Kita tengok balik soalan. Diberikan kepada kamu nisbah semasa untuk dua perniagaan. Perniagaan Indah dan Makmur Enterprise masing-masing 2:1 dan 3:1. Kita tengok balik apa maksud nisbah ni. 2:1 bermaksud perniagaan Indah mempunyai RM2 aset semasa untuk menjelaskan RM1 setiap RM1 liability semasa. Untuk Makmur Enterprise, ia mempunyai RM3 aset semasa untuk menjelaskan setiap RM1 liability semasa. Soalannya, apakah tafsiran yang betul menggambarkan kedua-dua perniagaan tersebut? Jadi kita kena amati pilihan jawapan dan kita pilih yang manakah yang menerangkan nisbah yang diberikan di atas. Okay, di sini tengok cikgu dah gariskan beberapa frasa dalam jawapan A, B dan C. Yang bergaris tu dia sebut memperoleh kadar keuntungan kasar. Jawapan B dia tulis itu kedudukan untung keseluruhan. Jawapan C dia tulis harga jualan lebih tinggi berbanding harga jualan. Tapi nisbah semasa ni apa fungsinya? Untuk menunjukkan keadaan mampu bayar. Jawapan A, jawapan B dan jawapan C lebih kepada menerangkan tentang nisbah keberuntungan. Maka untuk soalan ini jawapannya adalah D. Kedua-dua perniagaan berkemampuan untuk menjelaskan liability semasa. Ya, memang mereka mampu sebab masing-masing mempunyai aset semasa nombornya lebih tinggi daripada liability semasa. 2:1, okey, boleh bayar. 3:1 lagilah boleh bayar. Hutang liability semasa. Okey, itu soalan yang pertama, set 7. Kita lihat lagi dua soalan set 7. SPM 2014 dan juga 2018. Maklumat berikut diambil daripada buku Syarikat Mawar Seni Berhad pada 31 Mac 2014. Kamu diberikan akaun belum terima RM15,000, inventory akhir RM5,000 dan P RM10,000 dan juga diberikan nisbah semasa syarikat ialah 2:1. Apakah P? Okey, lagi sekali, rumus nisbah semasa adalah aset semasa bahagi dengan liability semasa. Okey, kamu diberikan nisbah semasa 2:1. Okey, dalam senarai soalan, akaun belum terima dan inventory akhir itu adalah aset semasa. Jadi, P hanyalah satu-satunya pemboleh ubah yang ada dalam soalan. Jadi, tidak lain tidak bukan P mestilah liability semasa kalau kita merujuk kepada rumus nisbah semasa di sini. Jadi, terlihat dalam pilihan jawapan yang bersifat liability semasa adalah C. Okay, A adalah tunai, B adalah bangunan, D gadah janji adalah liability bukan semasa. Jadi, di sini kamu boleh abaikan nombor yang diberikan, kita just faham rumus aset semasa bahagi dengan liability semasa. Jika dua-dua ni dah aset, tinggal hanya item P satu-satunya, yang nak bahagi adalah mestilah liability semasa. Sebab kita lihat dia nombor ni, 15,000 tambah 5 dapat 20,000. 20,000 bahagi dengan 10,000 dapat 2. Jadi, P mestilah liability semasa. Okey, soalan yang berikutnya, SPM 2018. Maklumat berikut diperoleh daripada penyata kedudukan kewangan perniagaan Haji Ahmad bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okay, aset bukan semasa, liability bukan semasa, liability semasa. Soalannya,
berapakah nisbah semasa? Okay, balik rujuk kepada rumus. Aset semasa bahagi dengan liability semasa. Jadi item aset bukan semasa abaikan, item liability bukan semasa abaikan. Kamu ambil 60,000 bahagi dengan 20,000. 6 bahagi 2 dapat 3. Jadi jawapannya adalah 3 nisbah 1. Okay, bergerak ke set yang berikutnya, set ke-8. Ini cikgu ambil soalan untuk tajuk rekod tidak lengkap kaedah perbandingan. Kita lihat dulu SPM 2014 yang atas. Ini soalan senang. Mesti betul. Bagaimanakah untung bersih dikira jika peniaga mempunyai rekod tak lengkap? Ia adalah rumus. Jawapannya adalah A. Untung bersih sama dengan modal akhir tambah ambilan, tolak modal awal, tolak dengan modal tambahan. Nak ingat simbol-simbol ni macam mana? Dia adalah songsangan daripada rumus dalam kedudukan dalam penyata kedudukan kewangan. Dalam penyata kedudukan kewangan, ambilan kita tolak. So dalam rumus ni kita tambah. Dalam penyata kedudukan kewangan, modal awal tu nak angka positif sebab kita nak tambah kan. Jadi kita letak sini tolak. Modal tambahan pun dalam penyata kedudukan kewangan kita tambah. So di sini kita tolak. Itu salah satu petua untuk kamu ingat rumus untuk mengira untung rugi rekod tak lengkap kaedah perbandingan. Jadi rumus ni mesti hafal sebab dia membantu kamu untuk menjawab soalan-soalan yang lain dalam tajuk yang sama. Kita tengok soalan SPM 2009 yang akan mengaplikasikan rumus tersebut. Okey, kamu diberikan maklumat tentang ni lah dalam kotak ni. Ada modal pada 1 Mei 2007, modal pada 30 April 2008. So yang 2007 ni tengok tahun ni sebelum 2008 ini, yang ni modal awal. Yang 2008 ni modal akhir. Dan maklumat modal tambahan dan maklumat ambilan. Berapakah pulangan perniagaan KL? KL ni nama Superman ni. Okey, keyword soalan ni pulangan. Pulangan di sini merujuk kepada untung lah, untung ataupun rugi yang mungkin diperolehi setelah kita selesai membuat pengiraan. Jadi kamu rujuk balik formula dalam soalan sebelum ni. Yang mana nak kena tolak, yang mana nak kena tambah. Kamu mungkin kamu boleh labelkan saja di dalam soalan. Tak perlulah kamu nak buat pengiraan macam matematik, ayat matematik. Sebab ini kita nak congok saja, tekan kalkulator pun kan. Jadi kita mungkin tulis simbol-simbol macam tu saja. Yang modal awal kita akan tolak ni kan. Modal awal tolak. Sini tulis tolak. Modal akhir tambah. Tulis tambah kat tepi ni. Modal tambahan tolak. Ambilan akan ditambah. Tulis tambah kat sini. Tekan kalkulator dapat jawapan. Kamu akan dapat angka RM6,500, angka yang positif. Jadi apabila dapat angka yang positif, maka itu kita tafsirkan sebagai untung bersih. Katakan kamu tekan kalkulator dapat nombor negatif, maka bila negatif itu adalah rugi bersih. Okey, boleh faham? Okey, soalan berikutnya. Masih lagi tajuk rekod tak lengkap kaedah perbandingan. Rumus. Okey, dah hafal kan? Untung bersih sama dengan modal akhir tambah ambilan, tolak modal awal, tolak modal tambahan. Okey, soalan SPM 2019 ni soalan aplikasi. Maklumat berikut diperoleh daripada beberapa perniagaan yang menghadapi kesukaran untuk mengira untung atau rugi bersih kerana kehilangan rekod perakaunan akibat banjir. Pilih perniagaan yang mempunyai prestasi yang baik. Okey, itu kehendak soalan kita. Prestasi yang baik. Pilih yang mana mempunyai prestasi yang baik. Di prestasi yang baik ni nak kira apa sebenarnya? Nak kira untung lah kan, macam rumus kat atas tu. Okey, jadi kamu diberikan 4 jawapan, perniagaan W, X, Y dan Z, dan ada kolom modal awal, kolom modal akhir dan kolom modal tambahan. Jadi apply balik rumus ni. Kamu letak simbol kat dalam jadual tu. Modal awal kalau ikut formula ni kamu akan tolak. Modal akhir kamu akan tambah. Modal tambahan kamu akan tolak. Jadi lakukan pengiraan untuk ke-4 jawapan. Ni kena make sure lah, kena kira ke-4 jawapan supaya kita boleh confirm yang manakah yang menunjukkan prestasi yang terbaik sekali. Jadi saya dah tulis dah semua simbol-simbol tu. Kamu cuma tekan kalkulator untuk setiap baris pilihan jawapan tu. W dapat apa? X dapat apa? Y dapat apa? Z dapat apa? Okey. So kita tengok di sini. Untuk W, bila kita dah buat pengiraan, kita dapat nombor positif RM5,000. Untuk X, kita buat pengiraan, kita dapat positif RM3,000. Untuk Y, buat pengiraan dapat negatif RM4,500. Itu negatif, maksudnya rugi.
Untuk Z, kita buat pengiraan dapat negatif 1,500. Itu rugi. Jadi soalan tanya, presa yang paling baik, maka yang paling baik adalah yang untung RM5,000. Jadi jawapan kita adalah A. Boleh faham? Okey, kita bergerak ke soalan berikutnya. Okey, ini cikgu ambil soalan-soalan yang berkaitan dengan realisasi pembubaran perkongsian. Penyata kedudukan kewangan diambil daripada perkongsian Zuri sewaktu pembubaran perniagaan. Kamu diberikan petikan di sini ada item liability semasa akaun belum bayar RM6,400. Maklumat tambahan, perkongsian Zuri telah menerima diskaun sebanyak 400 setelah membuat pembayaran penuh kepada akaun belum bayar. Okey, kehendak soalan, pilih catatan yang betul dalam akaun realisasi. Keyword dalam maklumat tambahan. Perniagaan telah menerima diskaun sebanyak RM400 sewaktu mereka membuat pembayaran penuh kepada akaun belum bayar. Okay, ingat balik. Diskaun yang kamu terima daripada akaun belum bayar ketika kamu menyelesaikan hutang sewaktu proses pembubaran itu adalah hasil realisasi. Dan lagi satu faktor yang kamu kena ingat. Amount pembayaran jumlah liability yang ada dalam perniagaan tidak terlibat dalam akaun realisasi. Hutang berjumlah RM6,400. Diskaun RM400. Di sini mungkin kamu akan buat, kalau murid-murid yang cenderung untuk merekod jawapan ini masuk dalam akaun realisasi, mungkin kamu akan ambil angka RM6,400 ataupun kamu akan ambil RM6,400 tolak 400 masukkan RM6,000. Ataupun ada mungkin murid yang akan tambah RM6,400 tambah 400 dan masukkan RM6,800. Ini maksud dia, angka yang mungkin kamu anggap sebagai jumlah pembayaran liability itu sebenarnya tidak terlibat dalam akaun realisasi. Ini jawapan A, jawapan B, jawapan C. Nombornya semua yang besar-besar ni. RM6,800, RM6,400, RM6,000. Semua kita boleh batalkan. Jadi yang tinggal adalah jawapan D. Yang masuk dalam akaun realisasi hanyalah angka diskaun yang kita terima. Ini jawapan soalan ini adalah D. RM400 di sebelah kredit sebagai hasil realisasi. Okay, soalan yang berikutnya. 2016 dan 2017. Jumlah aset diberikan kecuali bank untuk perniagaan perkongsian Setiajaya RM58,320. Jumlah liability RM3,440. Belanja realisasi RM800. Kemudian disebut semasa proses realisasi semua aset direalis sebanyak RM51,500. Kehendak soalan, berapakah jumlah rugi realisasi? Jadi pengiraan ni dia sebut dah, kita memang akan dapat rugi. Cuma kamu kena tahu macam mana nak mengira rugi tersebut. Apakah rumus asas untuk menghitung untung atau rugi? Ya, ia adalah hasil tolak belanja. Jadi dalam soalan ni kita kena kenal pasti yang manakah hasil realisasi, yang manakah belanja realisasi. Lihat balik dalam maklumat yang diberikan di atas. Sebelum tu kita tengok balik format realisasi nah. Okay, apakah yang ada dalam akaun realisasi? Yang manakah butiran hasil, yang manakah butiran belanja? Okay, kita tengok dulu. Hasil realisasi yang pertama, aset yang kita jual, aset yang diambil alih oleh perkongsi, kutipan daripada akaun belum terima dan diskaun diterima daripada akaun belum bayar. Yang kita rekodkan sebagai belanja realisasi adalah kos-kos aset kecuali tunai dan bank, belanja realisasi dan juga belanja-belanja yang baru ditemui. Okey, tengok balik kat soalan ni. Yang manakah item yang tidak terlibat dalam pengiraan untung rugi realisasi? Kalau kamu ingat soalan yang sebelum ni cikgu sebut, pembayaran liability tidak akan terlibat dalam pengiraan untung atau rugi realisasi. Jadi kamu boleh potong ayat itu. Jadi tinggal kat kamu jumlah aset, belanja realisasi dan juga aset direalis. Kerana kenal pasti yang manakah belanja, yang manakah hasil. Okey. Jadi jumlah aset tu kita akan rekodkan sebagai belanja. Jadi belanja akan diletakkan sebagai negatif. Belanja realisasi, terang-terang dah belanja. Yang ini pun negatif. Aset direalis ni adalah hasil realisasi. So kita akan tambah. Di pengiraan itulah 58320 letakkan sebagai tolak, 800 letakkan sebagai tolak, 51,500 letakkan sebagai tambah. Dapat negatif 7620 rugi. Jawapan kita adalah C.
Okay, soalan berikutnya, SPM 2017. Kamu diberikan catatan jurnal untuk merekod pembubaran perkongsian. Mei 31, akaun realisasi 1,200, akaun bank 1,200 kredit. Yang tadi tu debit, yang bank tu kredit. Apakah X? Okay, kamu tengok catatan yang pertama. Dalam catatan yang pertama, akaun realisasi debit. Jadi itu adalah belanja realisasi. Dan catatan dalam jurnal yang kedua, akaun bank dikreditkan. Jadi bila bank kredit, itu adalah pembayaran. Jadi kalau kita faham dua benda ni, ini adalah kita perniagaan ini membayar belanja pembubaran, membayar belanja realisasi. Okey, jawapan memang tahulah cikgu dah label ni merah tu A. Tapi kenapa jawapan yang lain tu salah? Okey, tengok jawapan B dan jawapan C. Dia tulis membayar pinjaman perkongsian, menjelaskan hutang kepada akaun belum bayar. Okay, ini bukanlah item yang masuk dalam akaun realisasi. Nanti ni kita nampak debit realisasi. Yang ini adalah bayaran liability tidak terlibat dengan akaun realisasi. Manakala jawapan D pula adalah hasil realisasi, menerima pembayaran daripada akaun belum terima. Okay, yang ni lah kan yang tengok kat format ledger pun dah ada kat sini. Jadi jawapannya adalah A, membayar kos pembubaran. Okay, itu cara kamu nak memahami soalan kalau diberikan petikan jurnal dan kamu tengoklah apakah yang terkandung dalam jurnal tersebut. Set 10, set yang terakhir, cikgu ambil soalan tentang komponen kos pengeluaran. Kita ulang kaji, apakah yang terlibat dalam komponen kos pengeluaran? Yang pertama, kita ambil bahan langsung tambah dengan buruh langsung tambah dengan belanja langsung, kita akan dapat kos prima. Sambungan daripada itu, kos prima tambah pula dengan kos overhead tambah dengan kerja dalam proses awal tolak dengan kerja dalam proses akhir, kita akan dapat kos pengeluaran. Kita lihat dulu soalan 2013. Maklumat berikut adalah kos yang terlibat dalam pengeluaran perabot oleh Jati Enterprise bagi tahun berakhir 31 Disember 2012. Diberikan kepada kamu bahan langsung, upah buruh langsung, sewa kilang, kadar bayaran kilang. Berapakah jumlah kos prima? Keyword soalan kita adalah angka jumlah kos prima. Okey, daripada senarai 4 item ni atas ni, kita kena kenal pasti ada tak item yang tidak terlibat dalam pengiraan kos prima. Rujuk balik format di tepi ni. Kos prima ada 3 item, bahan langsung, buruh langsung dengan belanja langsung. Jadi item yang pertama, yes, bahan langsung. Item kedua, upah buruh langsung, yes. Yang ketiga ni, yang keempat ni, apa dia? Ini adalah kos overhead. Jadi overhead tidak terlibat dalam pengiraan kos prima. Jadi kamu hanya perlu menjumlahkan bahan langsung dan juga upah buruh langsung untuk mendapatkan angka kos prima untuk soalan ini. Maka jawapannya adalah B, RM421,000. Okay, soalan yang terakhir, SPM 2017. Maklumat berikut diperoleh daripada kedai, mana kedai kan? Daripada kilang kasut Z benar. Gaji pekerja pengeluaran, kos bahan mentah, belanja susut nilai mesin, barang siap. Berapakah jumlah kos pengeluaran? Keyword soalan. Dia tanya kamu jumlah kos pengeluaran. Okey, tengok item pertama. Gaji pekerja pengeluaran. Ini adalah salah satu istilah yang kita boleh gunakan untuk menerangkan untuk buruh langsung. Kos bahan mentah. Okey, ini dia guna istilah bahan mentah. Bahan mentah ni sebenarnya adalah bahan langsung. Belanja susut nilai mesin. Okey, susut nilai mesin. Ini adalah kos overhead. Jadi untuk soalannya, item pengganggu adalah barang siap. Jadi nak dapatkan jumlah kos pengeluaran, kita cuma jumlahkan gaji pekerja pengeluaran, kos bahan mentah dan belanja susut dan mesin. Okay, tekan kalkulator, tambah 3 angka tu, dapatlah jawapannya C, RM93,500. Okay, itulah perkongsian oleh cikgu untuk kamu mengulang kaji serba sedikit. Tajuk kertas 1, prinsip perakaunan SPM. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, bye.